Menteri atau Timbalan Menteri Perumahan dan Kerjaan Tempatan untuk menjawab 20 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih Yang Amat Datuk Pengerusi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada 21 orang ahli parlimen yang membahaskan tentang bajet 2022 bagi Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, termasuk salah seorang Yang Amat dipersilakan yang mencelah perbahasan. Yang Amat Datuk Pengerusi, Yang Amat pulai menimbulkan masalah pembuangan sisa pepejal di atas tanah hampir berlarutan 10 tahun. Untuk makluman Yang Amat, pihak SW Corp sentiasa memantau pembuangan sampah haram di Johor. Setakat ini, operasi sampah haram yang dilaksanakan sehingga 31 Oktober 2021 adalah 673 operasi dan kes pendakwaan mahkamah sebanyak 27 kes. Maknanya kita ambil tindakan, termasuk pendakwaan mahkamah. Dari aspek kesihatan awam, pihak SW Corp akan memastikan tiada pihak akan mengambil kesempatan untuk membuang sisa secara haram di tanah Bukit Kempas bagi mengurangkan kesan bau dan pembebasan gas mentana kepada penduduk sekitar Taman Bukit Kempas. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Amat di atas keperhatian kerana turun padang, dan insya-Allah saya berjanji saya akan cuba turun padang bersama Yang Amat untuk kita pastikan isu ini tidak terus menimpa masyarakat setempat. Isu kedua ialah tentang projek terbengkalai Taman Desa Kempas. Taman Desa Kempas Johor Bahru adalah merupakan projek perumahan swasta kos rendah yang dimajukan oleh Syarikat Maju Delima Sdn Bhd melalui satu perjanjian bersama dengan Unit Perancangan Ekonomi UPN Kerajaan Negeri Johor selaku tuan tanah. Bocoran pemajuan yang dilesenkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesianan Akta 118 saya akan berikan kepada umat secara detailnya kemudian. Ya, yang melibatkan tahun perjanjian jual beli 2000, tahun patut siap 2003, yang melibatkan 294 pembeli rumah dengan bilangan rumah sebanyak 410. Walau bagaimanapun, Yang Amat, bagi kemajuan projek tertangguh disebabkan masalah projek ini disebabkan masalah kewangan oleh pihak pemaju pada masa tersebut. Susulan itu, projek ini telah disahkan sebagai projek perumahan swasta terbengkalai pada 18 September 2013 berdasarkan peruntukan Seksyen 11 Akta 118. Hal itu, pemulihan projek ini menghadapi kesukaran disebabkan oleh pemaju asal tidak digulung dan masih boleh meneruskan projek tetapi menghadapi masalah kewangan. Kelewatan pemaju asal untuk mengumpulkan permohonan sokongan kepada agensi teknikal yang terlibat. Yang Amat, untuk makluman, pemajuan projek diteruskan oleh pihak pemaju asal dan dipantau secara langsung oleh Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan. InsyaAllah kita harap projek ini akan dapat diselesaikan segera Yang Amat dengan sokongan yang diberikan oleh Yang Amat sendiri. Datuk Pengerusi, melalui surat pengesahan, para pembeli boleh mendapatkan kemudahan-kemudahan. Sedikit saja. Ya. Pengerusi, saya rasa terima kasih atas jawapan itu. Bolehkah diatur nanti satu pertemuan khusus di antara pihak Taman Perumahan ini dengan pihak kementerian supaya secara detailnya kita dapat memperincikan masalah. Saya harap pihak kementerian tidak keberatan sekiranya appointment dipinta dan saya akan membawa mereka berjumpa. Terima kasih. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih Yang Amat. Saya tak perlu teruskan jawapan yang mungkin lebih panjang dengan cara-cara penyelesaian, dan kita harap kita akan dapat adakan pertemuan khas bagi penyelesaian yang lebih detail. Terima kasih Yang Amat Datuk Pengerusi. Manakala Yang Amat Sabak Bernam menimbulkan beberapa isu. Yang pertama ialah berkaitan dengan kemajuan di dalam mematuhi pelaksanaan Standard Accounting System for Government Agencies ataupun SAGA di semua PBT, yang menyatakan bilangan PBT yang telah menerima sijil SAGA dan PBT-PBT yang terlibat, dan juga faktor waktu menyebabkan PBT sukar untuk menerima sijil pematuhan SAGA ini. Untuk makluman Yang Amat, sebilangan besar PBT melaksanakan SAGA merangkumi sistem aplikasi perakaunan dan kewangan yang dibangunkan oleh Commercial of the Safe Cost serta sistem sokongan berkaitan data kewangan
yang berintegrasi dengannya. Sistem ini sebenarnya di bawah Jabatan Akauntan Negara. Sehingga kini sebanyak 14 PBT telah menerima CJ pemantauan SAGA seperti berikut: Labuan, Putrajaya, Bandara Ipoh, Perbandaran Kuala Langat, Bandaran Kuala Lumpur, Bandaraya Kuala Lumpur, Perbandaran Sepang, Bandaraya Seberang Perai, Perbandaran Selayang, Bandaran Pulau Pinang, Daerah Kampar, Majlis Daerah Kampar, Majlis Daerah Kemahalan, Majlis Daerah Tanjung Malem, Majlis Perbandaran Kemaman dan Majlis Perbandaran Manjung. Faktor-faktor yang menyebabkan kebanyakan PBT sukar menerima sijil SAGA adalah disebabkan oleh yang pertama, kos pembangunan sistem yang agak tinggi, kos penyediaan infrastruktur yang mendalam belanja yang besar, kekangan pengembasuhan sistem sedia ada yang dibangunkan oleh kementerian tidak dapat mematuhi kriteria persijilan SAGA untuk diguna pakai di peringkat PBT. Bagi memastikan pelaksanaan sistem perkawanan yang telus, KPKT sentiasa menyokong PBT untuk meningkatkan sistem pengurusan kewangan berkomputer PBT dengan menetapkan ia sebagai salah satu indikator sistem penerapan bintang pihak berkuasa tempatan. Berhubungan dengan rumah PPR yang telah dibina pada tahun 2021 yang memuat ialah sejumlah 2,530 unit dan 2022 ialah jangkaan kita 7,295 unit. Bilangan manakala bilangan projek Prima dan projek perumahan pengetahuan awam, Prima projek siap ialah 34 projek melibatkan 26,370 unit. Dalam pembinaan 27 projek melibatkan 20,760 unit. Dan dalam perancangan Prima ialah 2,264 unit. Manakala projek perumahan pengetahuan awam sehingga 1 Disember 2021, projek siap 164 projek melibatkan 24,717 unit. Dalam pembinaan 65 projek melibatkan 14,308 unit. Dalam perancangan 44 projek melibatkan 18,309 unit. Bagi menangani masalah projek pemaju, permasalahan pihak pemaju, strategi yang dijalankan oleh Prima ada yang pertama, campur tangan projek melalui rundingan semula model persniagaan, mediasi, libat urus, pertemuan dengan syarikat dan sebagainya. Bagi membantu, yang ketiga, bagi membantu pihak pembeli, Prima menawarkan pembayaran sebahagian ganti rugi tertentu dan ditetapkan kepada pembeli-pembeli yang berkesan, ditetapkan LAD kepada pembeli-pembeli yang berkesan. Yang keempat, pembincangan secara berkala bersama pihak pembeli melalui sesi libat urus. Yang kelima, Home Buyer Review Committee bersama wakil-wakil pembeli bagi memastikan perbincangan dua hala dan penyelesaian bersama dapat dicapai di antara pihak Prima dan pembeli. Pembangunan Prima dibina berdasarkan kualiti dan piawaian pembangunan yang berdaya mampan berdasarkan garis panduan pembangunan Prima yang komprehensif dan persijilan kualitas. Projek residensi Pauh Permai Permatang Pauh merupakan salah satu projek Prima yang berprestasi tinggi di Pulau Pinang. Datuk Yang Tua, Datuk Pengurusi, saya pergi kepada yang ketiga, iaitu Yang Keluang, menimbulkan beberapa perkara tentang pengurusan sisi pepejal dan dilihat tidak efektif kepada syarikat konsesi mengikut bilangan premisi yang tidak menggalakkan aktiviti kita semula. Peningkatan kos pengurusan sisa pepejal adalah berdasarkan kepada pertambahan kawasan baru dan bilangan premis dengan anggaran sebanyak 4% setiap tahun. Pencapaian kadar kita kebangsaan pada tahun 2021 adalah 31.5% dan pihak KPKT telah menetapkan sasaran 40% kadar kita semula kebangsaan pada tahun 2025. Berbagai inisiatif sedang dilaksanakan oleh pihak KPKT untuk mengurangkan beban peningkatan kos pengurusan sisa pepejal. Antara inisiatif yang telah dicadangkan adalah merangka dasar pengurusan sisa pepejal selari dengan peralihan daripada model ekonomi linear kepada konvensional kepada ekonomi kitaran yang mampan. KPKT akan membangunkan kerangka perluasan tanggungjawab pengeluar EPR pada tahun 2022. KPKT juga akan meneliti mekanisme pelaksanaan
tertaluk kepada perbincangan bersama pihak berkepentingan memperkasakan program-program kesedaran awam di kalangan komuniti, semakan perjanjian konsesi yang juga dibuat pada setiap 7 tahun untuk menyemak semula kadar harga dan bayaran kepada syarikat konsesi untuk makluman tiada peningkatan kadar harga bayaran pada syarikat konsesi pada semakan kali pertama yang dibuat pada tahun 2018. KPKT turut bekerjasama dengan pihak swasta dan pertubuhan bukan kerajaan bagi menggalakkan aktiviti kita semula dengan pemberian ganjaran yang berbagai dan juga aktiviti yang pelbagai dilakukan oleh pihak SLK dan sebagainya. Sri Yang Bertua, Datuk Seri Musi, yang keempat, Yang Wabi sarankan. Yang Amat, Datuk Musi, saya ni banyak, Yang Amat. Mana yang tak ada dalam dewan boleh Sandakan ditulis. ada? Tanya dulu, sandakan. Timbalan Menteri, saya bangkitkan isu berkenaan balai bomba di kawasan Kluang juga dan juga isu sewaan CCTV. Minta jawab, terima kasih. Bomba Keluang? Minta tolong naik taraf Oh, CCTV, ya. dan juga sewaan CCTV. CCTV, kos pembelanjaan CCTV. Siap dia. Keluang sebanyak 28 juta untuk makluman dari Muhammad, Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan bertanggungjawab mengurus dan menyenggara 908 unit kamera letak tertutup CCTV di 45 buah pihak berkuasa tempatan di bawah program Bandar Selamat yang melibatkan peruntukan berjumlah 110.9 juta untuk tempoh mulai tahun 2013 hingga 2022. Pemasangan CCTV dilaksanakan di lokasi hotspot yang disarankan oleh Polis Diraja Malaysia sejumlah bagi tahun 2021 sejumlah 16.5 juta telah diluluskan pada KPKT untuk tujuan pengurusan dan penyegaran 908 unit CCTV tersebut. Bagi tahun hadapan 5,711,200 bagi kontrak fasa sambungan. Fasa 2 telah ditamatkan 30 Jun 2021. Sementara manakala pertambahan peruntukan belanja pembangunan ya Pak 2022 di bawah 0500 proses pejal, peningkatan peruntukan pembangunan pada tahun 2022 telah mengambil kira jumlah peruntukan penggelasan semula belanja mengurus OE kepada belanja pembangunan sebanyak 1.419 bilion merangkumi perkara berikut: fasiliti sistem pejal 92 juta, konsesi sistem pejal dan pembersihan awam Asal Corp 1.32 bilion, tapak pelupasan sanitari sistem pepejal ladang tanah merah Port Dickson 6.57 juta. Ketiga-tiga pembayaran di atas sebelum ini dibiayai di bawah peruntukan belanja mengurus. Pengelasan semula ini adalah seperti mana yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Maknanya kita dulu kita bawah pengurusan. Yang Amat Datuk Fungsi. YB Timbalan, kalau mana yang berhormat tak ada boleh bertulis. Pengerang ada pengerang? Tak ada. Pengerang tak ada. Saya jawab tulis. Yang Amat Setiu. Libaran. Setiu tak ada. Boleh tanya sikit Timbalan Menteri. Ya. Tadi dalam perbahasan saya ada bertanya mengenai dengan pembaikan dan penyelenggaraan berapakah yang disalurkan kepada kawasan ini. Kedua ialah mengenai dengan PPR, sama ada cadangankah untuk menambah PPR di kawasan Libaran kerana ramai orang yang masih tidak ada rumah dan hanya menyewa dan duduk dengan keluarga. Menteri boleh rujuk. Sila Menteri. Libaran Libaran ada di belakang Datuk Musi. Jawab yang lain dulu. Aha. Jadi Setiu. Setiu tak ada. Tak ada, saya jawab tulis. Yang Wabi Jerlun. Jerlun tak ada. Juga tak ada. Saya jawab secara bertulis. Ya. Bacuk. Bacuk pun tak ada. Tak ada. Juga saya akan bertulis. 10 Segambut.
Gambut pun tidak ada tulis. Tidak ada. Boleh Datuk Boleh, Puzi, silakan saya teruskan. tulis. Mhm. Kita ada hanya 5 minit No. saja lagi. Kuala Krai. Kuala Tumpat Krai. ada tumpat. Ada. Kuala Kuala Krai Krai ada. ada. Terima kasih. Permohonan untuk pemindahan balai bomba di Lakloh dalam Dun Manik Urai di Kuala Krai, Muhammad. Terima kasih. Untuk pengalaman dari Muhammad, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan kini sedang dalam proses mengenal pasti tapak tanah yang bersesuaian. Jabatan Bomba Negeri Kelantan juga telah membuat satu semakan status tapak tanah yang berkeluasan 5.7 ekar di kawasan tersebut melalui Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan. Yang mak berdoalah supaya balai bomba ni dapat disegerakan. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Timbalan Menteri. Timbalan Menteri setiu ada. Still baru masuk. Ya. Timbalan Menteri. Tadi Ya. Keluang ada bangkitkan isu naik taraf balai bomba di Keluang juga. Minta mempertimbangkan. Terima kasih. Ada yang mak timbulkan tadi? Dah dijawab tak? Menteri untuk setiu. Setiu, saya sambung dengan Kuala Setiu dia. Still. Kuala Krai belum selesai. Kuala Krai masih ada. Saya lagi Muhammad. Kementerian melalui Jabatan Bomba juga bercadang untuk membina sebuah lagi balai bomba di kategori D dalam rancangan Malaysia ke-12 mengikut keutamaan. Walau bagaimanapun pelaksanaan berdasarkan pada persediaan tapak tanah berkenaan dan kos yang terlibat. Ya Muhammad, perjuangkan. Bagi memastikan penduduk di kawasan Lakloh mendapat perkhidmatan kebombaan yang sewajarnya, Kementerian melalui Jabatan Bomba juga telah merancang untuk menubuhkan satu pasukan bomba sukarela di kawasan tersebut yang bertindak sebagai pasukan tindak balas awal kecemasan sementara menunggu ketibaan anggota bomba dan sementara menunggu pembangunan balai bomba yang baru. Berikutnya, isu Kuala Krai ialah permohonan peruntukan bagi projek pembangunan naik taraf Taman Tasik Kuala Krai dan Taman Indra Wangsa. Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan melalui Jabatan Landscape Negara telah menyiapkan projek naik taraf Taman Awam Masjid Bandar Kuala Krai pada tahun 2019. Permohonan bagi cadangan projek landscape baru dan naik taraf Taman Awam boleh dipohon dan dipertimbangkan sewajarnya apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan. Yang Mak boleh mohon tapi kelulusan belum tahu lagi. Ya Mak, insyaAllah kita tengok. Sementara rumah tembagalai di Taman Keruh Kuala Krai, untuk makluman Yang Berhormat, berdasarkan semakan projek ini tidak termasuk dalam senarai projek yang dipulihkan di bawah SPMB. Ia tidak termasuk dalam projek dipulihkan bawah SPMB. Walau bagaimanapun, Kementerian mohon Yang Berhormat dapat mengukuhkan maklumat terperinci mengenai projek ini untuk saya semak dan kita semak bagi membantu Yang Berhormat menyelesaikan isu yang dipakai oleh rakyat setempat ini. Menteri sedikit Padang Serai. Padang Serai. Padang Bukan Serai rumah. ada bahas tak ada ya? Okey, saya juga didapati beberapa taman tempat permainan kanak-kanak tidak diperbaiki. Saya juga telah membuat laporan bertulis pada majlis tetapi sehingga hari ini tidak ada jawapan. Saya juga menerima beberapa aduan daripada penduduk atas jalan lubang dan tidak diperbaiki dan juga sedikit peruntukan untuk membuat bogol di tempat-tempat taman, jalan taman sebab keselamatan kanak-kanak. Terima kasih. Terima kasih. Timbalan Menteri, terima kasih Datuk Pengerusi. Muhammad, saya akan teliti permohonan Yang Berhormat dan kita akan minta selesaikan kawal kaitan dan pejabat selesaikan perkara ini dan kalau perlu saya akan lihat lebih terinci. Terima kasih. Kuala Krai habis ya, yang 3 isu. Baik, Terima kasih banyak. Tanjung Malim ada? Tanjung Malim tak ada. Tak ada. Awak setiu, Tuan Menteri. Yang Berhormat Jerai? Jerai Jerai pun tak ada. Tidak ada. Kita jawab tulis. Tulis. Yang Berhormat Tampin? Tampin pun tiada. Tampin pun tak ada. Tak ada. Terima kasih Datuk Muzi. Beaufort? Beaufort pun tiada. Beaufort tak ada. Tak ada. Tak perlu saya jawab. Tak ada. Datuk Muzi, tak perlu. Ipoh Timur? Pun tiada. Tak ada tak? Juga tak ada. Yang Berhormat Libaran? Libaran ada. Libaran ada? Okey. Yang Berhormat Libaran, permohonan supaya kerajaan persekutuan mempertimbangkan peruntukan kerja-kerja pembaikan di penyegaran di PPR Taman Gom Jaya Batu 16, PPR Taman Murni dan PPR Sungai Manila.
Untuk makluman dari Muhammad, daripada 100 projek PPR rumah pansepri, terdapat 8 PPR yang diuruskan oleh KPKT termasuk urusan penyelenggaraan PPR. Selain itu, sebanyak 92 PPR rumah pansepri lagi adalah di bawah pengurusan kerajaan negeri melalui SUK Perumahan Negeri atau lembaga perumahan negeri masing-masing. PPR Negeri Sabah yang diuruskan oleh KPKT Sabah termasuk PPR Taman Gonggom, PPR Taman Murni, dan PPR Sungai Manila. Kos penyelenggaraan rumah PPR berkenaan ditampung melalui yuran penyelenggaraan yang dibayar oleh penghuni sendiri di samping peruntukan tambahan yang diluluskan oleh pihak kerajaan negeri kepada pihak penyeras PPR negeri. Namun begitu, bagi membantu pihak kerajaan negeri Sabah, KPKT juga turut menyediakan bantuan penyelenggaraan untuk menampung kos penyelenggaraan di perumahan awam strata. Sejak 2016 hingga 3 Oktober 2021 sejumlah RM142,202,551.54 meliputi 232 projek penyelenggaraan telah diperuntukkan di bawah PPP kepada pihak kerajaan negeri di seluruh negara. Manakala bagi negeri Sabah, 7,806,227, 4% meliputi 16 projek penyelenggaraan telah diperuntukkan kepada kerajaan negeri. Berhubung dengan pemohon-pemohon yang layak dapat menghuni PPR Tanah Taman Batu Putih, berhubung status PPR Taman Batu Putih, projek telah siap pembinaan pada 18 Oktober 2019. PPR ini mengandungi 900 unit. Pada masa ini PPR ini dijadikan sebagai pusat karantin COVID-19. Datuk Usi. Jadi terima kasih kerajaan negeri kerana izinkan walaupun masih terdapat penduduk yang memerlukan rumah ini. Dan perbincangan bersama kerajaan negeri akan kita adakan Yang Amat Pengerusi untuk kita menyelesaikan kerana mungkin kita harap COVID-19 ini akan menurun, kalau boleh biar selesai seluruhnya, dan kita dapat memastikan supaya penghuni-penghuni yang ingin menduduki PPR ini dapat kita selesaikan. Pokok seni ada? Question ada. Timbalan Minta maaf Menteri, pokok seni kemudian sikit. Timbalan Menteri, saya Pasir Gudang? Datuk Timbalan Menteri, Pasir satu Gudang. lagi pertanyaan. Ya. Dalam perbahasan saya tadi, adakah perancangan pihak kementerian atau kerajaan pusat untuk menambah bangunan PPR di kawasan Libaran? Okey, Terima Yang Amat, saya ambil persoalan itu dan kita akan bincang di perangkat kementerian. Minta maaf, Pasir Gudang dulu, prosedur akan ada. Timbalan Menteri, saya tambah 5 minit lagi. Okey. Baik. Peruntukan Pasir Gudang untuk makluman, peruntukan 315 juta kepada SPMB dan status terkini rumah mesra rakyat. Belanjawan 2022 309 juta di bawah SPMB adalah untuk pelaksanaan program rumah mesra rakyat, iaitu untuk membina 3,000 unit rumah di seluruh negara. Projek sakit, status rumah mesra rakyat di seluruh negara, 48,316 unit siap, 4,610 unit dalam pembinaan, 1,617 unit lulus untuk pelaksanaan, 7,000 rumah permohonan dalam senarai menunggu. Seperti yang berhormat maklum tadi, kementerian sedang memantau 12 projek di bawah kediaman SPMB dalam pembinaan yang berstatus projek sakit. Mana 12 projek yang termasuk projek Taman Sri Molek Perdana, Plentong di bawah Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat juga, daripada 12 projek ini, 3 projek telah memperoleh CCC secara berfasa, termasuk 2 projek pada bulan November, iaitu di Gurun, Kedah dan Batu Gajah, Perak. Antara punca-punca projek sakit yang dikenal pasti ialah masalah aliran tunai projek, jualan rumah yang tidak memperangsangkan akibat harga kediaman yang tidak setara dengan kawasan. Bagi projek Taman Sri Molek Perdana Plentong, SPMB berjaya memperoleh CCC bagi projek fasa 1 Blok F pada Disember 2020. Ya, Mak, ya. Terima kasih. Tumpat ada, Mak, tumpat? Ada. Ada. Ada? Oh, ada. Yang Amat Tempat menimbulkan SOP pengoperasian Jabatan Bomba Penyelamat semasa COVID. Status kes orang awam menolak anggota Jabatan Bomba dilawas. Pihak kementerian melalui Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia cakna berhubung keselamatan petugas harapan termasuk JP Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia. Bagi mengurangkan risiko penularan di kalangan anggota bomba, 7 prosedur operasi seragam telah dikeluarkan,
SOP ini digubal selaras dengan khidmat nasihat dan rujukan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Pihak Jabatan Bomba Penyelamat telah mendakwa dan membawa kes mahkamah pada 27 Ogos 2021. OKT mengaku salah dan telah dijatuhkan hukuman denda sebanyak 4,000 atau 8 bulan penjara sekiranya gagal membayar denda. Seksyen 51 Akta Bomba, Pengangkatan Bomba, OKT turut diarahkan agar membayar pampasan terhadap mangsa sebanyak 1,000 di hadapan hakim. OKT telah membayar kesemua denda yang dikenakan. Pelaksanaan RTA konsultasi dengan kerajaan negeri di bawah kerajaan tempatan, pengubalan akta untuk makluman ahli Muhammad bagi melindungi kepentingan serta hak penyewa dan pemilik kediaman. Kementerian ini sedang menjalankan kajian dan pengubalan akta sewaan kediaman Residential Tenancy Act dengan izin yang telah bermula sejak Jun 2019. Kategori ini penyediaan perjanjian penyewaan kediaman menggunakan tata cara Akta Kontrak 1950 dan perjanjian itu bersifat umum yang tidak komprehensif serta tidak melindungi sepenuhnya kepentingan serta hak penyewa dan pemilik premis. Akta baru ini digubal berdasarkan model Residential Tenancy Akta Act 2010 New South Wales, Australia, kerana akta ini dilihat mampu melindungi kepentingan pemilik kediaman dan penyewa. Pada masa yang sama, undang-undang berkaitan dari negara Jerman, United Kingdom, Australia serta Rental Housing Act dari Afrika Selatan juga turut dibuat perbandingan. Sepanjang proses pengambilan akta, sesi pengumpulan maklumat data dan konsultasi diteruskan. Terima kasih Yang Berhormat di atas pandangan dan juga keprihatinan tentang kepentingan ini. Yang berikutnya, lambatkan rumah mewah yang tidak terjual. Memang diakui di negara ini terdapat kategori rumah mewah yang mana telah menyumbang kepada kadar lambakan rumah tidak terjual yang tinggi. Bagaimanapun, bilangan rumah mewah bernilai 1 juta ke atas hanyalah merupakan sebilangan kecil daripada keseluruhan rumah di negara ini. Pada masa ini, pelaksanaan feasibility study merupakan inisiatif pemaju sahaja dan masih belum dijadikan sebagai syarat untuk memohon kebenaran merancang. Dalam prinsip ekonomi yang sihat, produk yang dibekalkan oleh pasaran seharusnya berdasarkan penawaran dan permintaan. Untuk makluman dari Muhammad, Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan memandang serius isu rumah kediaman yang tidak terjual. Isu ini pernah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Saya ingat Yang Muhammad, ini kita perlukan perbincangan lanjut bagi kita menyelesaikan, dan ini memang dirasakan oleh bukan saja oleh Yang Berhormat, oleh kita Kementerian Perumahan, bahkan oleh kerajaan keseluruhannya. Yang Berhormat ada sikit lagi Musi. Masa dah tamat Sikit. ke nak tambah 5 minit lagi? Papar belum ada jawapan. Saya Belum bagi ada tahu jawapan. Jaminan kredit perumahan. Tadi sebut pokok sedar tadi ni. Bagi 5 minit lagi. Okey. baik. Yang Bagi Berhormat Pengerusi, tumpat sikit je kredit perumahan. okey, baik. Boleh Yang Berhormat? Boleh 3 Izinkan. minit lagi. Tak boleh selesaikan sehingga saya selesai menjawab keseluruhan. Ya, papar menunggu. Teruskan. Sikit. Yang Berhormat, skim pinjaman kredit perumahan yang disediakan kerajaan turut ditawarkan kepada pekerja sendiri yang tidak mempunyai dokumen pendapatan yang tetap. Inisiatif ini membuka ruang kepada lebih ramai pembeli khususnya dalam kumpulan B40 dan M40. Isu perumahan tidak mampu milik disebabkan dasar Kementerian Pro Pemaju. Harga mampu milik hanya 211,408 saja. Susulan perubahan landscape ekonomi akibat COVID-19 di mana ramai yang terkesan dan terjejas pendapatan dan juga sebilangan besar golongan M40 telah tergelincir ke B40, maka kementerian merasakan amat sesuai cadangan Yang Berhormat supaya siling harga rumah ini diteliti semula. Seperti Yang Berhormat maklum, penetapan siling harga rumah mampu milik sekarang pada 300,000 dibuat berdasarkan pengiraan secara median multiple income di mana harga rumah sepatutnya tidak melebihi pendapatan pembeli. Walaupun harga rumah mampu milik ditetapkan pada 300,000, kerajaan masih juga menyediakan perumahan yang berharga 150,000 seperti projek perumahan rakyat, kediaman prima di beberapa lokasi dan kediaman SPMB. Kementerian juga akan menubuhkan panel of expert
yang di kementerian bagi mengkaji keadaan ini, Yang Amat Pengurusi. Papar Papar ada di sini. cadang pelayanan skim sewa untuk dimiliki RTO. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan mengambil perhatian ke atas ahli Yang Berhormat untuk menjadikan PPR disewa sedia ada untuk dijadikan sebagai PPRTO. Projek ini sebenarnya untuk disewa Yang Berhormat Pengurusi, tetapi oleh kerana ada cadangan, insyaAllah kita akan berikanlah perhatian dan kita akan bincang dengan kerajaan negeri. Yang kedua ialah tentang peruntukan operasi Prima 2022. Untuk makluman Yang Berhormat, setakat November 2021, Prima telah mengutip hasil jualan sebanyak 4.1 bilion dari tahun 2019 hingga 2021. Lanjutan daripada hasil kutipan jualan rumah Prima yang menggalakkan ini, Prima mampu menampung kos operasinya. Maknanya kekuatan Prima ada pada Prima. Jadi sebab itulah kita rasa ini satu pengorbanan Prima kepada kerajaan. Andai kata mungkin kita perlu menambahkan lagi rumah-rumah Prima ni dan kita perlu minta dengan kerajaan, maka kita akan usahakan Yang Amat Pengurusi. Namun kita harap kita berikan tanah pada Prima di atas kejayaan mereka. Status residensi Kinarut South. Status terkini residensi Kinarut siap fasa 1 siap 100%, jumlah unit 232, projek telah mendapat CCC Yang Amat telah dapat CC. Pasal 2 dalam pembinaan 95% hingga November 2021, jumlah unit 270 unit. Kontraktor telah mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa untuk menyambung operasi di tapak semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Kini kerja pembinaan tertumpu pada infrastruktur dan seni bina selari dengan pematuhan SOP COVID-19. Secara keseluruhannya setakat ini sebanyak 233 unit telah terjual bagi residensi Kinarut South. Bagaimana dengan miskin bandar di negeri Sabah? Bagi di bawah MK11 sebanyak 840 rumah di negeri Sabah telah dipulihkan di bawah program Baik Pulih Rumah. 2022 pula sebanyak 3,856,000 telah diperuntukkan bagi tujuan pelaksanaan program Baik Pulih Rumah di Sabah. Manakala untuk keseluruhan MK12 14,280,000. Yang Amat Pengurusi dan Ada satu lagi. Last kali Yang Amat Ada satu lagi. Berkenaan dengan penyewa yang menyewakan balik rumah itu, jadi mereka dapat untung atas angin. Ada yang terjadi di PPR. Terima kasih Yang Amat. Saya akan teliti kalau dapat Yang Amat beri kepada saya maklumat terperinci PPR mana, apakah di bawah kerajaan persekutuan atau KPKT dan juga kerajaan negeri. Yang kita akan jadi penyelesaian. Malam Menteri, jawab setiu sikit. Teruskan. Dah lama menunggu. Yang Amat? Stew. Oh, Steve tak ada sebut ya? Tadi masa panggil dia tak ada, dia baru masuk. Oh, dia baru masuk, Allah. Saya minta izin YB Pengurusi je. Kalau Pengurusi saya beri. Dia kena search. Oh, saya kena cari balik Yang Amat. Steve. Kalau tak boleh jawapan bertulis. Suara nada tapi dia terjawab. Ada Yang Amat. Jawapan Steve ni tebal Yang Amat Pengurusi. Last. Jawapan betul Minta rumuskan. Amalan kita semula kurang mendapat sambutan. Saya jawab sikit lah Steve. Lepas itu saya bagi pada pokok senior. Untuk Yang Berhormat, seiring dengan perkembangan pesat teknologi moden, teknologi maklumat dan e-dagang, Kementerian juga telah mengambil inisiatif dengan mengadakan aplikasi Trust for Cash. Memang kita betul sekarang. Kita terus mengamping untuk orang masyarakat kita menjual sampah menjadikan duit. Trust for Cash, maknanya sampah menjadi duit. Dan ini saya cukup aktif dalam melaksanakan program ini bersama SW Corp dan lainnya. Dan yang ini melibatkan konsesi kita, syarikat Alam Flora di Idaman, di Udat Utara dan juga syarikat SWM Sdn Bhd di Selatan. Penggunaan aplikasi Trust to Cash ini dilihat mampu memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengantar dan menjual barang kita semula. Bagi tahun 2021 data sehingga Oktober, sebanyak 314 program Trust to Cash telah dilaksanakan di 7 negeri yang menerima pakai Akta 672 melibatkan seramai 12,123 orang, sebanyak 167,060.2 kilogram barangan kita semula telah berjaya dikumpulkan dengan memperoleh nilai 60,980.
tindakan KPKT dan menyelesaikan projek perumahan swasta terbengkalai. Ini sebagai tadi adalah kita jawab Yang Amat Pengerusi, Yang Amat setuju. Mungkin benda itu jawapan itu lebih kurang standard. Kalau perlu nanti saya berikan Yang Amat ni saya tulis yang lebih detailnya. Kemudian setuju juga membukakan dalam KPKT dalam memantau pelaksanaan penyelenggaraan di PPR. Sebenarnya Muhammad, isu penyelenggaraan ini juga ditimbulkan beberapa ahli yang lain dan memang kita sentiasa memantau masalah kerosakan bangunan, vandalism dan sebagainya yang menyebabkan perumahan PPR ini, dan kementerian sentiasa peka dan prihatin kepada permasalahan yang dihadapi. Sebab itulah setiap tahun kita menyediakan peruntukan bagi membantu penyelenggaraan bangunan-bangunan perumahan PPR di seluruh negara. Penawaran rumah ikram keluarga Malaysia. Teman Yang Berhormat, satu inisiatif baru yang dilancarkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini ialah penawaran rumah ikram. Kita bersedia segera menawarkan lebih kurang 2,000 rumah ikram dan malah kita dah menyediakan ruang untuk rumah kosong ini lebih kurang 2,000 lebih, dan buat sementara kita tawarkan 2,000 dahulu. Permohonan yang kita peroleh ialah 1,026, telah proses 455, sedang proses 571, tidak lulus 219, telah ditawarkan Yang Amat Pengerusi ialah 232. Saya ingat inilah peranan Yang Berhormat boleh mainkan untuk menepasti mereka yang berpendapatan bawah 3,000, B40 dan sebagainya yang terkesan daripada COVID-19 ini dapat menyambut tawaran kita untuk mendapatkan rumah ikram, di mana sewanya hanya RM100. Untuk first 6 months ni kita berikan pengecualian sewa Yang Amat Pengerusi. Langkah untuk bantu kontraktor berikutan peningkatan harga bahan binaan. Yang Amat Pengerusi, sebenarnya kita memang antara isu yang kita perhatikan ialah kesan kepada kontraktor dalam membina projek-projek khusus perumahan ini, dan kita berikan perhatian dan kita cari jalan bagaimana yang boleh membantu mereka untuk sama-sama mengenai pasti cara untuk mengurangkan kesan daripada kenaikan harga. Sasaran 2022 bagi merealisasikan rumah mampu milik 500,000 sepanjang MK12. KPKT committed untuk menjagakan kita dapat membina 500,000 dibina sepanjang RMK12. Daerah setuju tidak cukup rumah, apakah perancangan kementerian? Bagi tahun 2022 belum ada cadangan bagi membangunkan projek PPR di setuju. Walaupun Yang Berhormat boleh mengumpulkan permohonan melalui kerajaan negeri kepada KPKT untuk dipertimbangkan dalam cadangan projek baru ini. Sukarelawan, bomba sukarelawan, saya ucapkan terima kasih banyak di atas keperhatian Yang Berhormat untuk meningkatkan mungkin bantuan kepada bomba sukarela ini. Pihak kementerian mengambil maklum dan akan menghalusi usul untuk menambah baik pasukan bomba sukarela. Setakat ini Datuk Seri Yang Pengerusi, memang kita menyediakan peruntukan 3,000 bagi setiap bomba sukarela. Yang Amat Datuk Pengerusi, terima kasih yang akhir sekali Yang Amat di Pulau Kok Sena menimbulkan jumlah gadaian yang telah ditebus yang melibatkan apa kita panggil tadi? Yang Amat? Pokok sana ada. Ya. Yang Amat bangkitkan jumlah gadaian yang telah diteribus. Ya, yang telah ditebus. Sepanjang tahun 2020 sehingga Mei 2021, anggaran barang sandaran yang telah dilelong adalah sebanyak 900 juta. Okay. Barang sandaran yang telah dilelong, manakala baki yang selebihnya adalah dalam tempoh gadaian atau ditebus. Jumlah penebusan setiap bulan adalah kira-kira 200 hingga 300 juta sebulan. Amat. Right. Very short answer but sharp. Baik, terima kasih. Okey, Amat? Baik. Terima kasih, kalau boleh bagi secara yang lebih Okey. tulis Terima pada kasih. Baik. Yang Amat, kepada Yang Amat bertanya, insyaAllah Yang Amat yang tidak hadir, saya akan beri jawapan bertulis. Terima kasih Datuk Tuan Pengerusi. Pengerusi. Salam. Tuan Pengerusi, Tuan Rin ada sini, tapi saya tahu
Perkara yang saya bangkitkan barangkali Ya. perlu kajian tapi mohon jawapan bertulis. Okey, kita Boleh? jawab Terima kasih. terima kasih, Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih. Salam daripada menteri saya dan seluruh keluarga KPT. Baik. Billahi taufiq. Assalamualaikum.